السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa ataupun yang bernafas pasti akan merasai mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan amal, sama ada amal kebaikan ataupun amal kejahatan. Oleh itu, sesiapa yang dihindarkan daripada api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah mencapai kejayaan yang sebenarnya. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita tidak lupa sebagaimana biasa untuk memanjatkan ataupun merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran pada malam ini dapat kita berkumpul di surau Wangsa Melawati ini bagi meraihkan dan mengambil sedikit pengajaran daripada kisah teladan kehidupan kita yang bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yang berdasarkan kepada kata-kata dan nasihat para alim ulama, sarjana Islam, yang menjadi insya-Allah panduan dan pedoman di dalam kehidupan kita seharian. Sebagaimana sedia maklum, besok 31 Ogos 2022 kita akan sama-sama menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke berapa puluh, tuan-tuan? 65. Yaumul Istiqlal dalam bahasa Arab, hari kemerdekaan. Malam ini insya-Allah saya nak kongsi dengan tuan-tuan sedikit antara ciri orang yang merdeka. Sengaja saya membacakan ayat yang tuan-tuan dengar sebentar tadi, ayat yang begitu masyhur, dimulakan dengan
Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Ataupun setiap yang bernafas, yang bernyawa, pasti akan merasai kematian. Bahkan sebenarnya bukan yang bernyawa sahaja, yang tak bernyawa pun mati juga. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Setiap yang hidup di atas muka bumi ini, yang dinamakan makhluk, yakni ulama menafsirkan makhluk itu apa? Ma siwallah. Makhluk ialah selain daripada Allah, makhluk belaka. Makhluk artinya orang yang diciptakan. Benda yang diciptakan. Sama ada ia merupakan 2-3 benda je. Manusia, haiwan, ya, tumbuh-tumbuhan, benda yang disebut jamadat, meja, kursi, bukit, bukau yang tak bergerak, ataupun alam-alam malakut, alam-alam ghaibiyat yang kita tak nampak lah. Jin, iblis dan sebagainya. Semua itu adalah makhluk Tuhan belaka. Makhluk Allah. Di bawah tadbir urus Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyebut, Kullu man 'alaiha fan. Semua itu akan binasa. Akan sampai saat dan ketikanya akan rusak binasa. Yang dinamakan dengan Yaumul Qiyamah. Hari kiamat. Yang kita biasakan dengan baca, La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut apa? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Bila bukit, bukau, langit, lautan, semuanya akan hancur binasa. Yang kekal hanyalah Allah yang maha agung, maha gagah perkasa. Jadi tuan-tuan, berkaitannya dengan merdeka ni, ayat yang sama juga Allah Ta'ala sambung lagi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kita ini bila dah mati nanti hari kiamat kita akan diberikan ganjaran amal kebajikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang buat kebaikan sebesar zarah akan dibalas dengan kebaikan, pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang buat amal kejahatan walaupun sebesar zarah. Ulama menterjemahkan zaman dulu zarah ni debu sawi. Kecil zaman dulu debu sawi yang boleh tengok. Sekarang ni lebih daripada itu lagi kan. Saya ingat masa kita mengaji sains, tu kena guna mikroskop ke apa kan? Teleskop ke mikroskop? Apa nama dia panggil dalam tu? Nukleus kan? Benda yang tak nampak pada mata kasar. Itu pun sebenarnya akan dikira dan dihisap oleh Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ayat itu cantik. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kamu akan disempurnakan pahala. Bukan diberi pahala, disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Ayat ini sebenarnya kalau nak ditafsirkan, dihuraikan, Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Dunia hari ini kita kerja tuan-tuan 8 pagi sampai 5 petang. Tuan-tuan, kita dijanjikan gaji sebulan 5,000 lah katakan. Tapi kadang kita kerja lewat malam. Kita sengaja balik lewat, siapkan kerja. Tapi gaji kita tetap 5,000 juga. Betul tak? Ataupun ada kawan kita ni yang malas. Mari pukul 8 pagi, pukul 9 minum teh tarik, roti canai. Petang mengulur pula. Mengulur kan. Masuk di mana? Masuk store tidur kan. Contohnya. Tapi akhir bulan gaji berapa dapat? 5,000 juga.
Bagi kita, yang amanah ini mungkin tak adil lah rasanya. Bagi dia, tak adil lah. Orang yang culas dapat gaji lebih. Orang yang amanah, committed dengan kerja, dapat gaji sama juga. Tak ada beza. Patutnya dia kurang, kita lebih. Betul tak? Tapi itulah neraca dunia yang tidak adil menurut pandangan sebenar-benarnya menurut nilaian Allah. Sebab itu disebut dalam Quran tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akhirat sahaja yang sebesar zarah, kecil macam mana pun akan dikira oleh Allah. Akan dihisap oleh Allah. Sebab itu ada yang masuk syurga walaupun memberi minum anjing yang kelaparan, betul tak? Kalau ikut logik tak ada apalah. Kita mungkin masuk syurga kerana beri makan kucing makan. Betul tak? Contohnya, rahmat kasih sayang Allah. Sebab itu, ayat ini kalau kita nak buka tafsiran yang lebih panjang lebar, dia akan menghasilkan suatu kesedaran kepada kita bahawa sebenar-benarnya jangan bimbang. Jangan rasa kecewa kalau di dunia ini kita beramal tak dapat balasan banyak. Ataupun orang tak tahu pun. Tapi Allah Ta'ala maha tahu. Pasti kita akan dilengkapkan, disempurnakan balasan oleh Allah Ta'ala. Ya? Contoh kita kehidupan suami isteri ni. Kita suami sabarnya kan. Isteri kita ni duk merepek, duk mengomel, tak puas hati semua. Betul tak? Kita sabar. Tapi tak ada apa-apa kita boleh buat, kita rasa biasa je. Tak ada ganjaran apa. Ganjaran ni lah pahala esok. Atas kesabaran kita. Atas orang panggil tanggungjawab kita. Akhirat nanti Allah Ta'ala akan hadiahkan kepada kita. Ini satu mahligai. Suatu istana kerana kesabaran kamu berkhidmat untuk isteri. Atas dunia memang tension, stres, betul tak? Jadi ketua, Prof tahulah, jadi ketua dah, ketua jabatan, jadi dekan, stres, penat. Orang kutuk macam-macam. Pagi tadi saya sempat jumpa dengan seorang pengetua. 1 jam berdiskusi bincang, ada masalah anak-anak di sekolah. Saya sebagai salah seorang AJK PIBG. Bagi cadangan 2-3 benda. Dan yang saya kongsi dengan dia, mungkin kita boleh improve sikit-sikit lah. Tapi akhirnya saya minta maaf Tuan Pengetua. Saya tahu tanggungjawab ni berat. Nak menjaga satu sekolah, pelajar ada 1000 orang. Guru ada 200 orang. Kalau seorang pelajar ada mak dan ayah pula. Kan? PIBG. Kalau WhatsApp group tu setiap tingkatan ada. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nak layan belaka, nak puaskan hati semua orang belaka. Dapat tak? Tak dapat. Penat. Tapi tak apalah. Ini amanah dan tanggungjawab. Yang paling pentingnya, wa ma uridu illa al-islah mastata'. Dalam Quran disebutkan Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Isa, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, mereka berjuang, berusaha, sedaya upaya untuk islah. Apa arti islah? Baiki. Buat yang terbaik. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang saya nak ambil pengajarannya tuan-tuan, yang kat tengah-tengah ni Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang dihindarkan daripada masuk neraka, walaiyazubillah. Barang siapa yang terlepas daripada siksaan neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Maka sesungguhnya merekalah orang yang berjaya dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Ataupun saya nak bawa kepada tuan-tuan, itulah sebenarnya kemerdekaan yang hakiki. Mereka di dunia ini mungkin merdeka daripada penjajah. Kalau budak-budak merdeka lepas SPM. Kalau kita kerja di pejabat, merdeka bila dah pencen. Merdeka lah. Kita kerja ni, kita tak merdeka lagi. Tapi bila dah pencen, merdeka. Boleh buat apa saja. Tapi sebenarnya, kita belum merdeka.
Selagi mana kita belum melepasi titian sirat, melepasi timbangan amal dan hisab oleh Allah Ta'ala, sehinggalah Allah Ta'ala kata apa? Ya ibadi, wahai hambaku, udkhulul jannah, masuklah ke dalam syurgaku dengan redha aku. Maka itulah saat kita berjaya, kejayaan yang sebenar-benarnya, kemerdekaan yang hakiki. Minta maaf, saya tak nak hurai sikit pun tentang kemerdekaan mengikut pandangan teori politik. Sama ada Islam ataupun Barat. Itu ustaz lain dah cerita dah pokoknya. Saya nak kaitkan dengan akhirat. Nak kaitkan dengan agama. Kemerdekaan yang sebenar-benarnya yang kita dambakan, tuan-tuan, iaitu apabila kita mati nanti, apabila kita dibangkitkan nanti, kita mendapat faman utiya kitabahu biyaminih, diberikan kitab amal dengan tangan kanan, maka dia orang yang berjaya. Ataupun wali'ayazu billah, orang yang bakal dikurniakan, diberikan, diunjukkan kitab amalan melalui tangan kiri, maka kita celaka pada masa itu. Tak merdeka dah pada masa itu, dan kita akan menjadi orang yang paling rugi. Jadi pada malam ini, tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu, sedang hadirin dan hadirat, para jemaah sekalian, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, apakah ciri dan tanda-tanda orang yang berjaya, merdeka dalam erti kata akhirat nanti mendapat syurga kurniaan Allah Ta'ala. Sebagai mukaddimah juga saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Pada minggu lepas, lebih kurang hari Isnin ataupun Selasa, saya balik daripada sarapan bersama Al-Fatih Ustaz Fauzi bersama Ustaz Termizi, dua orang, singgah di Seri Gombak. Dekat Masjid Seri Gombak, sambung ada sedikit perbincangan program umrah. Kemudian beliau minta izin nak masuk. Tandas sekejap, dia kata. Masuk dalam Masjid Al-Khairiyah. Tiba-tiba dia call. Ustaz, Syekh tolong, ada seorang hamba Allah rebah dalam tandas. Saya bersama sahabat bergegas masuk. Nampak satu jasad telah diangkat. Tak sempat nak angkat bersama. Telah ditidurkan di depan tandas di ruangan masjid. Di luar ruangan masjid. Tuan-tuan, isteri kepada Tuan Haji Jamal ni ada. Dah menangis sebab tak sedar dah. Jasad yang terjatuh tadi tak sedar dah. Tak sedar diri. Dan saya dengan Ustaz pegang tangan Cik Nadi dan juga pegang kaki dah sejuk. Dan kalau ikut bacaan pengamatan saya dan orang jawatankuasa masjid yang hadir, dia kata dah tak ada dah. Maka saya beritahu Hajah, jangan sabarlah, kalau boleh, bolehlah telefon anak-anak, saudara mara yang terdekat sebagai persiapan. Tapi apa-apa pun, tunggu pihak hospital, medik sampai. Kita dah hubungi pihak ambulan. Pegawai ambulan datang, 2 orang ready nak angkat, tapi dia cek dulu. Dan saya rasa tak sampai 5-6 minit dia cek dengan nadinya, dengan mata dilihat, dengan menggunakan alat rawatan. Akhirnya dia kata, Ustaz, tolong maklum Hajah bahawa Tuan Haji kita, Tuan Haji Jamal telah pun meninggal, kembali ke rahmatillah. Begitulah tuan-tuan, maksudnya kehidupan kita ini antara hidup dan mati ini begitu hampir. Ya. Saya ada beberapa keadaan saja melihat dan diperlihatkan dengan keadaan orang meninggal. Dan yang baru ini minggu lepas dekat sikit dengan saya. Sebab saya antara orang terawal. Ya. Dan saya bawa tajuk dan juga peristiwa ini untuk dijadikan muhasabah. Berkebetulan walaupun tajuk kemerdekaan, tapi saya nak kaitkan dengan merdeka yang hakikinya macam mana.
rentetan daripada peristiwa kematian yang saya diperlihatkan itu, tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan tajuk yang ada kaitan dengan merdeka. Kita dambakan ataupun cari apa yang dinamakan dengan husnul khatimah. Ya. Permulaan pintu menuju ke alam baqa', ke alam akhirat, ialah pintunya ialah husnul khatimah. Apa arti husnul khatimah? Husnul khatimah artinya mati moleklah. Orang Melayu kata mati dalam keadaan yang baik ataupun penutup kehidupan dengan kematian yang baik. Husnul khatimah. Lawan dia su'ul khatimah, mati tak baik, mati tak elok. Jadi hajah yang saya sempat bertanya, hajah macam mana keadaan berlaku, dia kata, Ustaz, biasa kalau hari Isnin ataupun Selasa ada kuliah duha, saya ni dengan haji memang tiap pagi datang. Pukul 8.30 datang. Haji akan masuk tanda sambil sembahyang solat tahiyatul masjid dan juga duha. Saya masuk masjid, terus duduk depanlah, muslimat depan, muslimin duduk belakang biasanya. Jadi pagi tadi macam biasalah, haji masuk tandas dulu, masuk masjid, saya masuk awal. Tapi entah macam mana, tengok pukul 10.30 dekat pukul 11, dah habis kuliah, saya nak balik, tengok haji tak ada. Suami je tak ada. Jadi dia tanya cleaner kat mana, nampak tak siapa ada tengok. Rupanya katanya beg ada kat tandas. Mungkin duduk dalam tandas. Dia terkejut peringkat awalnya sebab dia ingat mungkin haji baru masuk tandas. Tapi bila cleaner tu beritahu, tapi beg ni lama dah, dia kata. Daripada 8.30 pagi tadi lagi beg ni di sini. Saya ingatkan orang memang dalam tandas lama. Jadi hajah tadi pergi cek, kebetulan pintu tandas tak ditutup. Mungkin telah dibuka, selaknya memang dia nak keluar lah. Dapati suaminya Haji Jamal ni telah jatuh. Keringkasnya tuan-tuan, Haji Jamal ni adalah bagi saya di antara insan terpilih. Dan saya beritahu hajah, insya-Allah hajah, Tuan Haji meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa husnul khatimah? Sebab tanda dan alamatnya diperlihatkan. Dengan jasadnya elok, alhamdulillah. Dalam keadaan datang untuk menuntut ilmu. Dah ambil air sembahyang, niat nak solat. Dan di rumah Allah, masjid. Tuan-tuan, ini suatu anugerah, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita sedia maklum, tuan-tuan, sentiasa saya ingatkan diri saya, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, ayat Allah yang kita baca sebentar tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas, yang hidup pasti akan mati. Yang bernafas macam kita, yang tak bernafas meja ni pun ada masa mati juga kan. Kena gigit anak-anak lah, rusak handphone kita lagi cepat mati, betul tak? Tiap malam kena charge, bangun pagi besok. Kalau tak charge, tak hidup dah dia. Semua akan mengalami kematian. Dan Haji Jamal tadi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tanda-tandanya baik, alhamdulillah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, mati adalah pasti. Tapi yang tak pasti, bagaimana keadaan mati. Yang lebih tak pasti, apa bakal kita hadapi di alam kubur nanti. Yang lebih tidak pasti lagi, apakah kesudahan kita apabila kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, malam ni mungkin saya nak kongsi dengan tuan-tuan 3, 4, 5 perkara. Apakah ciri husnul khatimah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita nak dapatkan husnul khatimah. Ataupun kalau kita nak kaitkan dengan kemerdekaan, ciri untuk menjadi orang berjaya, tanda alamat orang berjaya dapat syurga, dapat husnul khatimah ni, insya-Allah lah syurga lah. Ya? Dan bagaimana cara kita. Kita tak nak bercakap tentang orang bagi problem je.
Kan kadang-kadang kita ni bercakap masalah negara kita lemah. Contohnya, umat Islam tak bersatu. Tapi apa alternatif yang kita berikan? Apa kaedah ataupun cara untuk kita berjaya? Kalau kita bercakap tentang kematian, apakah tanda-tanda dan alamat-alamat mati baik? Mati yang elok. Mati yang disebut dengan husnul khatimah. Dan kalau kita dah tahu beberapa tanda ataupun alamatnya, bagaimana kita nak mencapai, menuju kepada menjadi orang yang insya-Allah mendapat husnul khatimah. Tuan-tuan, Haji Jamal tu saya tanya Hajah, berapa umur Haji Jamal ni? Dia kata kalau tak silap saya 65 lah. Sama umur dengan merdeka kita. 65 ni tuan-tuan rasanya muda lagi. Betul tak? Dalam konteks Malaysia ni 65 muda, betul tak? Rasa dalam surau ni lebih 65 pun ada, betul tak? Saya baru ni singgah kat kedai mamak. Kebetulan saya kenal ada seorang Pak Cik Zainal. Kedai mamak ni kalau malam Manchester United dengan Liverpool memang dia ada. Sebab apa? Sebab dia Manchester United, saya Liverpool. Jadi biasa duduk satu meja tapi tak bergaduh lah kan kalau lawan dua tu. Kadang saya belanja dia, kadang dia belanja saya. Tapi semangat Pak Cik Haji Zainal ni. Dan saya kadang bertanya pada dia, Haji berapa dah umur? Dia senyum. Agak-agak ustaz berapa? Saya kata adalah kok dalam 60. Saja letak muda sikit lagi 60, 55. Ustaz saya dah 75. 75 gagah lagi. Boleh tengok bola dua game boleh tengok. Dua game pukul 9 boleh tengok, pukul 11.30 boleh tengok lagi. Dua game boleh tengok. Hebat Pak Cik ni kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Haji Jamal, bukan Haji Zainal yang tengok bola tu. Haji Jamal yang meninggal itu umurnya 65 dan saya rasa sebagaimana Hajjah beritahu pada saya, dia kata ustaz tak ada alamat, tak ada tanda dia kata. Pagi tu makan molek-molek ada, semalam tak ada apa-apa sihat. Tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi yang tu. Ada darah tinggi sikit dia kata, tapi stabil ustaz. Tak makan ubat hari-hari lah. Kan ada orang kita ni pagi makan ubat, petang makan ubat tu tak. Dia stabil alhamdulillah. Tapi itulah orang panggil ajal. Saat kematian yang disebut fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila datang ajal, bila ajal dah tiba, maka tidak boleh diminta tangguh, tak boleh dipospon, tak boleh didahulukan. Itulah kematian. Jadi apa tandanya? Tanda alamat mati yang baik. Pertama tanda alamat mati baik. Nabi SAW pernah bersabda, man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Tanda pertama husnul khatimah, seorang itu mati dalam keadaan dia boleh mengucap la ilaha illallah. Tuan-tuan mungkin pernah ya tengok orang meninggal ataupun pergi ziarah orang sakit sakarat. Mungkin tuan pernah mengajarkan bisik di telinga dia dengan la ilaha illallah. Mungkin ada yang boleh mengucap dan mungkin ada yang tak boleh mengucap. Saya tak pastilah tuan-tuan dah mungkin dah biasa terutama jangan kuasa surau dan sebagainya. Adapun saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni, saya hadapi 2-3 orang sahaja yang meninggal sempat saya bersama. Antara yang paling hampir yang saya tengok sendiri keadaan kematiannya ialah tak lain dan tak bukan almarhum ayah saya, Haji Ismail bin Muhammad. Saya balik Mesir 1997. Tuan-tuan, saya balik sebulan, saya bertunang. Bulan 6, saya balik. Bulan 7, saya bertunang. Bulan 8, ditetapkan waktu perkahwinan 11 hari bulan 9. Selepas kahwin sebulan, tuan-tuan, seminggu lepas kahwin, terus saya datang Kuala Lumpur. Menetap di AU3, flat UTM. Situ dia nama flat UTM. Saya pun tahu kenapa. UTM sewa ke macam mana? Sewa tingkat 400 ringgit masa tu. Kemudian ya, saya pindah kerana tak larat naik tingkat atas tu. Kebetulan
Masa tu jadi tutor dapat masuk UTM. Ni Prof ni, orang-orang lama UTM ni. Saya masuk. Jadi tutor saya pindah di Taman Permata. Ni belakang ni je. Depan surau Taman Permata betul-betul. Tapi sebelum masuk UTM, kalau tak silap saya, sebulan saya duduk Kuala Lumpur, ayah saya jatuh sakit. Semput, lelah. Keturunan saya ni ada lelah sikit. Ayah saya pun lelah, saya pun lelah. Tapi stabil lah. Ayah saya lelah hingga masuk wad. Kejut juga saya. Sebab ayah saya, orang kampung ni jarang masuk hospital. Apatah lagi, wadet. Wadet di hospital 2-3 hari, tak pernah. Maka saya pun rasa tak seronok. Terus balik kampung, saya ingat masa tu sewa kereta kancil. RM100. Sewa kereta kancil 2 hari. Kawan punya pasal sewa. Wah, RM100. Tuan-tuan, diringkaskan cerita, baliklah saya ke hospital Jetih, petang tu lebih kurang pukul 3 sampai, tolak pagi sampai tengah hari. Tengok ayah saya duduk atas bed hospital sandar. Balik juga dia kata. Dia tegur saya, balik juga kata. Saya nak bongsu. Tak payah balik, dia kata, cik tak ada apa-apa. Doktor kata besok boleh tubik dah. Esok boleh keluar wad dah. Saya lega. Ayah saya alhamdulillah sihat. Ya. Kita baru menikah sebulan. Cadang nak tunggu cik lah malam ni di wad. Tak payah, mu tu baru menikah, balik tidur rumah. Padahal memang kita balik tidur rumah pun. Tapi ayah mak dah tunggu. Mak dah tunggu, tak apalah. Di wad pun kena tunggu seorang je. Bukan azab pun. Sehat, alhamdulillah. Ya. Dia kata baliklah, tak ada masalah lah. Ya, insya-Allah esok boleh keluar, dia kata. Esok boleh keluar. Tapi dia kata tak tentulah mati. Nak tak tahu bila, dia kata. Sempat lagi buka mati, nak tak tahu bila. Tu Pak Mat ujung sana dia tunjuk. Pak Mat katil sebelah sana tu. Pagi tadi ada. Petang ni tak ada dah. Dia tunjuk orang mati. Saya pun baliklah. Ringkaskan cerita, saya balik tidur. Besoknya tuan-tuan, subuh pukul 6, abang dah telefon, cepat Cik Nazak. Datanglah saya tuan-tuan daripada pukul 6 sampai pukul 7 sempat baca Yasin. Dan saya tengok sendiri keadaan arwah ayah saya berombak dada dia. Dan saya membisikkan kalimat La ilaha illallah. Dan saya dapati lidahnya bergerak, mulut dia terbuka, dia ucapkan La ilaha illallah. InsyaAllah husnul khatimah. Alhamdulillah. Saya rasa puas sebab apa? Sebab saya doa kepada Allah tuan-tuan. Saya nak bongsu. Ayah saya meninggal umur 75. Maksudnya ayah saya boleh kepada saya ni umur berapa ya? 55 lah. 55 lebih lah. Zaman dulu tu 55 ni kira dapat anak lagi, hebat lah kan. 50 lebih dapat anak lagi. Jadi tuan-tuan, saya doa kepada Allah, ya Allah, panjangkan usia ayah aku. Kalau boleh, aku sendiri nak menguruskan jenazah dia. Alhamdulillah Allah Ta'ala makbulkan. Saya balik, ayah saya meninggal di hadapan saya. Sayalah yang memandikan dia, sayalah kafankan dia bersama dengan jemaah, adik-beradik yang lain. Dan sayalah diberikan penghormatan untuk solat, jadi imam solat jenazah. Pikul dia ke liang lahat, dikuburkan. Rasa puas hati dah, alhamdulillah. Bukanlah saya nak cerita ayah saya baik, tetapi peristiwa sejarah dalam hidup saya tengok ayah saya secara berdepan mati dan meninggal dunia di hadapan saya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ya. Itu yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, tanda husnul khatimah iaitu apabila seorang itu meninggal dalam keadaan dahinya berpeluh. Peluh dingin tu kata ya. Peluh mengecil atas dahi. Sabit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah bermusafir dan didapati dia ada seorang sahabat dia nazak. Dan dia kemudian meninggal dunia. Si sakit tadi menghadapi nazak tadi meninggal dunia dan dia lihat ada peluh memercik di dahinya. Maka dia pun menyebut, aku bersaksi bahawa jasad ini husnul khatimah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah, dahinya memercik peluh. Kita berhenti untuk azan terus ya. Okey. Itu alamat yang kedua. Alamat yang ketiga.
Yang paling masyhurnya, alamatnya yang ketiga ini tuan-tuan. Nabi SAW menyebut orang yang mati husnul khatimah, matinya dalam keadaan ibadah. Sama ada ibadah itu solat, puasa, baca Al-Quran dan seumpamanya. Sebagaimana yang Tuan Haji Jamal tadi bagi saya, walaupun bukan solat, bukan puasa, bukan baca Quran, tapi mati dia menuju ke arah ibadat. Husnul khatimah. Sebab banyak kisah-kisah sahabat, kalangan para alim ulama khususnya. Kalau zaman dulu tak payah ceritalah tuan-tuan. Zaman dulu kita baca kitab. Banyak ulama-ulama, ramai di kalangan mereka matinya husnul khatimah. Para nabi, para rasul, para salafus soleh di kalangan sahabat tak payah ceritalah. Cuma tak nampak. Kita hanya baca kitab. Diceritakan. Tapi dunia akhir zaman ini alhamdulillah. Dunia teknologi hebat. Ada gambar. Ada video. Saya kongsi dengan tuan-tuan lah. Contohnya. Saya ceramah juga baru ni di Kausar. Tajuk hampir sama. Maka selepas saya solat. Seorang jemaah bawa, ustaz ni gambar. Sahabat saya dia segambut. Dia kata. Mati dalam keadaan sujud. Maksudnya orang kita pun, orang Melayu kita di Malaysia pun hebat tuan-tuan. Betul tak? Dipilih oleh Allah mati dalam keadaan solat. Kalau tak silap saya, masyhur hari itu di mana? Di Bangi kan? Ada seorang siap. Ini orang baik, orang soleh belakang ni. Pengurusi, jawatankuasa surau, Tok Bilal, Tok Imam. Ya, Tok Siap. Yang sapu tai cicak, yang hampas jadah ni tuan-tuan. Bukan orang. Bukan ulama besar lah tuan-tuan. Bukan ustaz lah. Ustaz pun belum tentu mati solat tuan-tuan. Tetapi ini siap masjid, siap surau, mati dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala muliakan kematiannya. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak mencari husnul khatimah nantilah, pastikan kita memilih ibadat-ibadat khusus. Kalau boleh semua, buatlah semua. Tapi kalau kita biasakan diri kita dengan solat, solat sunat khususnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan solat. Ataupun ada sahabat, saya pernah membaca satu kitab yang menyatakan seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Anis. Diberitakan dia banyak berpuasa. Dia rajin berpuasa. Bukan sekadar Isnin Khamis dia puasa Ayyamul Bid. Hari putih, hari 13, 14, 15, awal bulan, akhir bulan, Isnin Khamis. Banyak puasa. Satu hari beliau nazak. Dalam keadaan berpuasa. Anak murid dia tengok. Nazak dah. Dahaga nampak Syekh nak air ke? Syekh tadi katanya, dah masuk waktu belum? Dah maghrib belum? Anak murid beritahu, belum masuk waktu. Kalau begitu, aku berpuasa. Warizalika falyamal amal amin. Ada dia baca ayat Quran. Dan beginilah amal orang-orang yang saleh. Dan meninggal selepas itu dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Sahabat kita di Indonesia, saya ingat viral lah gitu kan. Dia baca Quran, mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Ini orang-orang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Banyak lagi lah tanda-tanda lain. Antara tanda yang masyhur dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, orang yang mati dalam keadaan penyakit berjangkit, taun, wabak, coronavirus. Walaupun Nabi tak sebut dah, boleh kias. Lebih kurang lah tu. Syahid dunia. Syahid dunia ni orang Melayu panggil syahid kecil lah. Kena dimandikan, dikafankan. Tapi husnul khatimah. Mudah-mudahan dia husnul khatimah juga. Selain daripada itu, mati kerana sakit dalam perut. Sakit apa sakit dalam perut? Kanser perut, kanser usus. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan maghruq, lemas. Pun insya-Allah husnul khatimah. Mati dalam keadaan terbakar, mati dalam keadaan jatuh bangunan ataupun duduk dalam bangunan runtuh ataupun aksiden lah kita kata. Aksiden dalam keadaan yang baiklah. Yang baik maksudnya macam mana?
Bukan belombo motor terbang. Ini kadang-kadang budak-budak kita waliyazbillah. Saya cukup takut lalu Duke. Ada seorang ustaz saya, kawan saya, Ustaz Mazlan. Dia balik program kedua pagi terlewat tuan-tuan. Di Duke tu, Duke kan. Budak belombo. Motor kereta. Terbabas tuan-tuan, terlanggar van dia. Guling. Kecacatan kekal dia. Dia hampir nak mati. Wadet dan cacat kekal. Tangan bengkok sebenarnya. Kawan yang accident tu memang mati lah. Tapi tuan-tuan, ini menunjukkan kepada kita ada juga peristiwa-peristiwa orang yang mati tadi. Bergantung atas niat juga lah. Bergantung atas amalan. Kalau dia betul-betul meninggal dalam keadaan dia dizalimi. Dalam keadaan beliau dipilih dalam keadaan yang dia bukan sengaja buat tiba-tiba meninggal dunia, husnul khatimah. Tapi kita muhasabahlah tuan-tuan. Ada anak-anak kita, anak-anak Melayu kita khususnya, saya pun heran Melayu kita lah. Tak, anak bangsa lain minta maaf, tak ada belum bermutu sangat. Belum bermutu, di Duke jalan kalau pukul 12, pukul 1 pagi bahaya. Dia tidur, buat atromen ni tuan-tuan, tidur. Kita bawa motor biasa-biasa pun tuan-tuan takut kalau laju-laju. Dia ziuf. Tuan-tuan, kalau saya pernah ceramah di Felda, saya pernah pengurusi panggil dia kata, Ustaz, tolong pesan lah. Dia kata, budak-budak kita ni berlomba kat Felda. Dululah, sekarang tak kot. Accident teruk tuan-tuan. Accident macam mana? Dah, motor tu dah tak pasang lampu. Brake pula dibuang. Accident tuan-tuan apa berlaku? Putus kepala tuan-tuan. Langgar divider, pecah kepala, putus kepala. Allah tuan-tuan. Wal'ayazubillah. Ini di antara muhasabah lah tuan-tuan. Dalam dunia hari ini kita dah merdeka tuan-tuan. Lebih 65 tahun. Tapi kadang kalau masih kedapatan anak-anak kita, remaja-remaja kita. Tanpa hala tuju. Yang ini kita kena pakat-pakat fikir. Mak ayah terutamanya. Kita orang yang dipertanggungjawabkan. Kalau kita di universiti, orang yang dipertanggungjawab mendidik remaja kita. Tak maaf, hari ini budaya hedonism. Budaya bergembira. Budaya bergelak ketawa. Terlampau banyak. Hingga menyebabkan kadang kalau remaja kita terlepas pandang, kita bimbang. Masa remaja yang paling berharga, tak mampu untuk melahirkan seorang pemimpin negara yang hebat. Tak mampu melahirkan seorang orang pelapis kepada kepimpinan negara hebat. Ialah kalau duk izak dadah. Kalau belum bermutu. Kalau tak berjaya dalam pelajaran, menjadi pemimpin macam mana? Tak. Maka kita kena pakat-pakat muhasabah. Itulah di antara beberapa tanda ataupun alamat yang kita sebut dengan alamat tanda-tanda husnul khatimah. Banyak lagi sebenarnya. Macam tuan-tuan biasa dengar tak? Satu hadis Nabi menyebut, siapa yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, maka lepas daripada siksa kubur. Ini hadis sahih. Maka orang yang mati hari Jumaat, malam Jumaat juga husnul khatimah. InsyaAllah. Husnul khatimah. Selain daripada itu orang perempuan, muslimat, mati dalam keadaan beranak, husnul khatimah. Bahkan ada juga hadis menyebut, orang perempuan mati dalam keadaan nifas. Dalam keadaan sakit lepas beranak pun juga husnul khatimah. Dan banyaklah sebenarnya, lebih 7-8 hadis yang lain menggambarkan kepada kita. Pernah Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, orang yang syahid ni, orang yang berjuang menegakkan Islam sahaja ke? Nabi SAW kata, tak, banyak lagi. Kalau yang syahid tu, orang yang dapat kelebihan syurga, husnul khatimah itu, hanya diperuntukkan kepada orang yang berjuang menegakkan Islam semata-mata, lawan orang kafir saja, mati. Macam Palestin tu tuan. Sana ialah. Dah kita tak ada peluang ke? Tidak, Nabi kata, barang siapa yang mati dalam solat, syahid. Syahid dunia lah. Husnul khatimah. Barang siapa yang mati, lemas juga syahid. Syahid dunia. Masih husnul khatimah. Maksudnya Nabi SAW nak beritahu kepada kita, Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia penuh rahmat dan kasih sayang. Mudah tuan-tuan sebenarnya. Kalau orang perempuan pula. Kan Nabi SAW sebut, orang perempuan ni senang masuk syurga. Dia sembahyang, dia puasa, dia jaga hak suami. Selesai.
Sebenarnya mudah aja. Ya. Tuan-tuan, seterusnya masuk bahagian yang kedua. Iaitu bagaimana cara dan kaedah kita nak dapat husnul khatimah. Para alim ulama menyebut di antara pertama sekali kita nak dapat husnul khatimah, iman taqwa Allah. Kita hendaklah menjadikan takwa kepada Allah menjadi depan. Ini nampak simple je. Takwa ni artinya kita ikut segala titah perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Kalau boleh ikut Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, insya-Allah kita ini di kalangan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ni tingkat tinggi dah tu. Tingkat ketiga dah. Orang Islam ni dia ada tingkatan dia kan. Dia ada beberapa orang panggil kasta dia. Yang paling bawah Muslim. Muslim biasa-biasa je. Paling bawah. Yang tinggi sikit mukmin beriman. Tinggi sikit lagi muttaqin. Tinggi lagi mukhlisin. Banyaklah. Tapi di kalangan Muslim itu ada yang boleh jadi munafiqin. Ada yang boleh jadi zalimin, zalim. Munafik yang berjanji kadang tak tunai janji. Kan? Ayatun nifaq salas, Nabi kata. Tanda orang munafik ada 3. Iza aw'ada akhlafa, bila berjanji tak tepati. Bila haddasa kazaba, bercakap bohong. Cakap je tipu orang. Wa iza tumina khana, diberi amanah khianat. Orang lantik dia sebagai contohnya ketua kampung. Contohlah yang ketua kampung sini kan. Orang lantik dia sebagai pengurusi NGO contohnya. Dia hanya berbangga dengan jawatan, amanah tidak ditunaikan. Munafik. Ya. Zalim, melazimi dosa besar. Masya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan kita tak tergolong di kalangan orang yang demikian. Tapi di luar sana mungkin ada tuan-tuan, ada yang berbangga dengan maksiat. Oh, saya tiap-tiap malam minggu clubbing. Ada tuan-tuan orang yang macam tu. Wallahiyazubillah. Saya ni arak ni macam-macam jenis. Ni saya boleh tahu satu jenis, semua jenis arak. Wallahiyazubillah, kita tak reti tuan-tuan. Tapi ada orang yang macam tu yang menjadi ahli maksiat. Jadi orang-orang yang dinamakan muttaqin, bertakwa kepada Allah, harapan dia besar untuk mendapat husnul khatimah. Ya? Sebab orang muttaqin ni sifat dia apa? Antara ciri yang kedua, orang yang bertakwa yang mendapat husnul khatimah, kata para alim ulama, dia melazimi dengan zikrullah. Melazimi ingat Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan, melazimi zikrullah, ingat solat tu zikrullah. Melazimi dengan doa. Doa tuan-tuan, kita apa doa minta mati yang baik tu? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini doa yang diajar oleh para alim ulama. Kita kena banyakkan doa. Kalau boleh setiap hari, setiap malam sebelum tidur. Ya Allah, tutuplah umur kehidupan aku dengan kematian yang baik. Dan janganlah engkau matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Ataupun doa yang disebut dalam Al-Quran, Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa dalam Quran. Nabi ajar kita dalam Al-Quran, kita kena banyakkan doa. Ya Allah, faghfir lana zunubana, ampunilah kami ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, ampunkan segala kesalahan dan kesilapan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Tanda orang yang mati di kalangan soleh ni, tanda orang yang baik lah. Ya? Banyakkan dengan zikrullah, doa. Banyak ingat Allah dengan mohon kepada Allah mati dalam keadaan yang baik. Di samping zikrullah tuan-tuan, macam malam ni lah. Tuan-tuan datang dengan kuliah, tuan-tuan datang dengan ceramah, tuan-tuan melazimi
program-program mengingati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara tanda tuan-tuan hampir dengan husnul khatimah. Macam cerita tadilah, cerita siapa? Haji Jamal tadi. Allah tuan-tuan. Ya. Boleh kita bayangkan kita ini mati dalam keadaan yang tak elok. Boleh kita bayangkan. Nak dibandingkan orang yang mati dalam keadaan elok, orang yang mati dalam keadaan tak elok. Kita nak bayangkan kita lah tuan-tuan. Adalah seorang hamba Allah ini tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, bila dia meninggal tuan-tuan, orang tanya mati di mana ni? Duduk tengah joget kelak malam. Allah tuan-tuan. Wa'alaikumsalam. Betul tak? Duduk tengah dancing. Dia dah sesak nafas mati rebah. Wa'alaikumsalam. Ataupun diusung tuan rebah. Rebah atas motor tuan-tuan. Rebah kita pun angkat. Cek nak keluarkan beg dompet. Tengok-tengok dalam poket dia ada apa tuan-tuan. Nombor ekor. Baru balik tikan nombor ekor mati tuan-tuan. Wa'alaikumsalam. Ini dia antara orang panggil. Saya tuan-tuan minta maaf. Anak-anak suka sangat pergi ke Genting Highland kan. Budak-budak lah suka. Saya pergi sekali ke 2 kali naik juga kereta kabel. Sekali bawa anak. Tapi saya cukup takut naik gelongsor. Pernah lah naik. Saya bukan tak pernah naik. Saya pergi ke Turki naik tuan-tuan. Saya pergi ke Jepun naik. Kan? Kita banyak keluar negara, pergi ke Afrika pun naik. Yalah layan budak-budak, anak-anak. Tak salah. Cuma terdetik di hati ni. Saya cukup bimbang. Apa? Kalaulah Allah tuan-tuan. Duduk tengah naik, duduk tempat macam tu kita naik. Tiba-tiba mati. Orang tanya, Ustaz Zamani mati kat mana? Mati duduk tengah main gelongsor. Rasa, tak tahulah tuan-tuan rasa. Wa'alaikumsalam. Sebab itu kita minta doa dengan Allah ni. Mati ni. Kita kalau boleh. Allah, Ustaz Zaman ni meninggal dah. Meninggal. Bila meninggal? Semalam. Macam mana meninggal? Dia tengah solat isyak. Jadi tu imam tiba-tiba rebah solat. Alhamdulillah. Betul tak tuan-tuan? Bukan ustaz je. Saya rasa tuan-tuan sedia. Semua pun nak mati macam tu. Betul tak? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab dia merupakan pintu di antara pintu petanda kita mendapat rahmat, kejayaan, merdeka di dunia dan juga akhirat. Yang ketiga. Tanda, kaedah ataupun cara nak dapat husnul khatimah. Marilah kita sama-sama tuan. Yang ketiga ni tuan-tuan, saya nak khusus sikit. Kalau tadi saya sebut zikrullah, doa, amal kebaikan. Saya nak tuan-tuan pilih perkara kaedah ketiga untuk dapat husnul khatimah. Tuan-tuan pilih sekarang. Pilih macam mana? Pilih tuan-tuan nak mati keadaan macam mana? Tuan-tuan sebenarnya kita boleh minta ni. Minta dengan Allah. Pilihan kita. Ada orang mati dalam keadaan solat. Mungkin dia minta dengan Allah mati dalam keadaan solat. Ataupun tuan-tuan sebenarnya dia membiasakan diri dengan solat. Sebab ada hadis cerita daripada Nabi. Manusia itu kadang-kala diambil akhir kehidupannya dengan amalan yang paling dia minat. Paling dia kasih. Kalau dia minat mancing. Bimbang mati sambil mancing tuan-tuan. Wa'alaikumsalam. Bimbang juga. Saya pun minat mancing juga. Sekali-sekala pergi. Baru ni pergi kawan ajak kan. Jemaah surau. Pergi ke Perak mancing. Bolehlah naik jenahah atau kerapu sebiji seekor 2. Tak salah mancing. Yang salah takut alpa. Mancing tak solat. Mentang-mentang mancing tuan-tuan. Tak solat. Tak salah kita pergi piknik. Pulau perhentian tuan-tuan. Tapi yang salahnya. Kita alpa. Lalai mengingati Allah. Anak, bini tak tutup aurat. Semayang entah ke mana. Itu yang kita bimbang. Takut kita ditamatkan usia kehidupan dalam keadaan lara. Maka kita kena memperbanyakkan amal kehidupan kita. Pilih tuan-tuan. Tuan-tuan nak pilih apa? Semayang. Semayang apa? Bukan semayang biasalah kalau boleh. Semayang sunat. Semayang apa? Tahajud. Nah ini tuan-tuan. Ada tak ulama mati tahajud? Ada tuan-tuan. Ulama mati tahajud. Kita ni banyak mati jenis terkejut je. Wa'alaikumsalam. Ulama mati tahajud. Ataupun tuan-tuan nak pilih mati macam mana? Macam ulama tadi mati puasa. Puasa dalam keadaan puasa. Bayangkan orang mati dalam keadaan puasa. Masya Allah. Ataupun yang masyhur mati umrah haji. Mati dalam keadaan pakai kain ihram. Ada orang sahabat kita meninggal dunia mati di Mekah. Ataupun mati di Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Masya Allah. Sebaik-baik pilihan. Dan tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Ya.
antara perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, yang paling penting bagi saya lah. Ya. Mungkin tuan-tuan pakat-pakat bersetuju dengan saya. Ya, saya pernah membuat lawatan ke Indonesia, berjumpa dengan seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf Mansur. Tuan-tuan boleh search dalam internet tu, tengok YouTube dia, seorang ulama muda, nama dia Syekh Yusuf Mansur. Beliau taklah terkenal macam Syekh Abdul Somad yang lantang bercakap tu. Beliau ni seorang yang pernah dipenjarakan, ada masalah bukan kerana kesilapan dia, kerana dia jamin orang macam mana tak dapat bayar, orang panggil duit, maka dia dipenjarakan sekejap. Setahun kalau tak silap saya, dengan jumlah besar tak mampu bayar. Dan di dalam penjara dihafal Al-Quran. Dia keluar penjara, tuan-tuan, dia menjadi seorang yang hebat, sehingga hari ini Ma'atafiz Ahmadiyah, pimpinan beliau seluruh Indonesia ada. Bukan 3-4 buah, tuan-tuan. Saya pergi di Jakarta, kawasan dia di Jakarta itu 3 buah. Dia memiliki bukan sekadar masjid, bukan sekadar asrama 10 tingkat, bahkan stesen radio. Ini hebat Indonesia ni, tuan-tuan. Ulama-ulama dia naik helikopter, tuan-tuan, dakwah. Kan? Kita setakat kereta Maxus boleh lah lagi. Dia, tuan-tuan, helikopter, dakwah. Pribadi, jet pribadi. Sebab apa, tuan-tuan? Beliau ni saya pernah hadiri satu program ceramah dia. Ada lebih kurang 3-4 ribu dalam satu dewan. Penuh orang. Dia menghimpunkan 2-3 orang ulama. Sarjana Islam bercakap. Catering yang datang untuk buat bus percuma untuk orang yang datang. Ustaz Yusuf Mansur terkenal dengan ulama ustaz infak, ustaz sedekah. Saya terkejut. Kenapa dia terkenal dengan ustaz sedekah? Sebab dia ceramah, tuan-tuan, tak ada cerita lain kelebihan sedekah. Kenapa? Dia beritahu saya, rahsia dia boleh hafal Quran. Dia bagi sedekah kepada semut dalam penjara. Dia kata dia makan nasi. Dia tengok semut jalan. Dia bagi nasi tadi kepada semut tadi. Setiap hari, setahun duduk dalam penjara, dia kata, aku beri rezeki kepada semut ini. Dan aku bertawassul mengambil berkat dengan nikmat rezeki ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengeluarkan aku dalam penjara dan aku menjadi orang yang membawa Al-Quran, hamalatul Quran. Akhirnya beliau keluar menjadi pendakwah. Dan saya akui, tuan-tuan, beliau seorang ulama yang hebat. Walaupun dia ada lebih kurang 10 buah kereta diinfakkan untuk dia, tapi dia naik rusa je. Escort belakang depan. Saya dapat pembiayaan percuma 3-4 malam duduk di banglo dia, percuma. Saya tanya dia, Pak Kiai, kenapa naik rusa saja? Biasanya kalau di Malaysia lah, kalau ustaz-ustaz hebat ini, Wellfire lah. Ataupun Alphard, ataupun Mercedes, atau BM lah, 7 Series. Saya kata, semua itu milik saya, dia kata. Suka, dia kata, kalau bergerak dengan kereta besar, saya lebih suka dengan rusa. Dia kata, kalau kita Malaysia ni kancil lah kot. Kita kancil. Saya lebih suka, gemarnya begitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, setiap kali dia ceramah, akhir sekali dia kata, maka hari ini saya nak ajak tuan-tuan, man yaqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan katsirah. Ayat sama je. Tapi dia beritahu, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, Allah Ta'ala akan ganti kepada kamu berlipat kali ganda. Berapa yang kamu mau bagi kepada Allah? Allah, tuan-tuan. Orang Indonesia ni, rakyat dia ramai. Seorang bagi 50,000, seorang bagi 100,000, seorang bagi sejuta rupiah lah. Tuan-tuan, masjid 4 tingkat, hotel 10 tingkat boleh dibina. Madrasah. Itu hebat. Jadi tuan-tuan, saya teringat seorang kawan saya, tuan-tuan. Dia ni bila pergi umrah, tuan-tuan, pernah seorang hamba Allah yang datang ikut umrah dia. Dia kata, Ustaz, saya ni hampir bankrupt. Projek di orang panggil retender tak dapat. Projek dia sepatutnya 10 juta tak dapat, dia kata. Macam mana Ustaz, saya dah hampir bankrupt, nak bayar staff, mungkin balik ni saya bankrupt. Maka kita ajar pada seorang businessman, Allah Ta'ala janji
Kamu beri kepada orang, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kamu. Macam mana Ustaz? Saya ada sekarang dalam poket ni RM1,000 je Ustaz. Kamu niat lillahi ta'ala di Mekah, setiap hari kamu infakkan RM10, RM100 atau berapa yang kamu mampu. Maka pun dia beramal. Saya azam, habiskan RM1,000 10 hari di Mekah, dia bayar 100. Dia jumpa Ibn Sabil, dia bagi 100. Hari akhir dia nak balik, tengok-tengok dalam poket dia, tetap ada RM1,000. Itu rezeki. Ini cerita benar. Saya cerita siapa yang berlaku ini. Tapi itu yang berlaku. Dan dia balik selepas itu, dia dengan barakah, dia tawassul dengan kebaikan itu, dia dapat retender balik, tuan-tuan, projek. Jadi daripada 15 juta, dia dapat projek 30 juta. Alhamdulillah, lepas tu dia iktikaf lebih kurang 7 hari. Seminggu di masjid ataupun di surau. Syukur kepada Allah. Allah Ta'ala membebaskan masalah dia dari segi ekonomi. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Cerita-cerita begini Ustaz Yusuf Mansur kalau dia ceramah tuan-tuan. Allah tuan-tuan. 1,000 orang tu tuan-tuan. Ada yang cabut gelang tuan-tuan. Muslimat, ibu datang. Bapa, inilah saya nak pinjamkan kepada Allah gelang ini. Harganya tak besar. Lebih kurang 50 juta saja. 50 juta rupiah. Kira lah berapa tuan-tuan. Lillahi ta'ala. Di benda-benda macam tu kadang kita tak nampak. Sedangkan hadis Nabi SAW dah confirm beritahu. Contohnya apa? Barang siapa yang infak 10, Allah Ta'ala akan ganti berapa? Infak 1, Allah Ta'ala ganti berapa? 10 kali ganda. Betul tak? Biasa tak kita dengar? Kalau kita bagi RM1, hadis Nabi menyebut, kamu akan mendapat 9. Campur 1 jadi 10. Tapi itu sebenarnya hadis Nabi. Al-Quran lebih daripada itu lagi. Antaranya ayat Allah berbunyi apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang infak fi sabilillah, dia akan bercabang 7 cabang. RM1, 7 cabang jadi, setiap cabang jadi 100, jadi 700. Tuan-tuan, dari RM1 jadi 700. Fayudha'ifu lahu liman yasha. Allah Ta'ala akan membuat gandaan berkali-kali. Tuan-tuan, ayat-ayat begini tuan-tuan, betul lah. Saya berada di Indonesia seminggu tuan-tuan, ikut Ustaz Yusuf Mansur ni, saya kagum. Sebab yang datang itu tuan-tuan, orang kampung, orang biasa sahaja. Orang biasa-biasa. Tetapi tuan-tuan, orang Indonesia ini kelebihannya, maaf, saya tak tahu di sini ada ataupun tidak. Tapi saya pernah ceramah dari masjid sebelah sana tu. Klang Gate. Di satu orang panggil musim infak untuk Palestin. Kalau tak silap saya bantu orang Palestin. Saya ceramah dan kuliah akhir sekali kita ada tabung untuk Palestin. Untuk bantu rakyat Palestin. Lepas saya berkuliah. Tuan-tuan. Lepas maya ditunggu saya, Ustaz. Saya ada sedikit zakat, hadiah. Boleh tak saya bagi untuk Palestin? Untuk zakat di sini saya dah bayar. Tapi saya ada sedikit lagi rezeki bisnes saya di Malaysia, Ustaz. Saya tanya, bapak buat bisnes apa? Tak ada, Ustaz. Kecil-kecilan kontraktor sahaja. Buat rumah. Tak apalah Haji. Tak apa. Silakan berapa. Dikeluarkan dekat. Saya rasa RM5,000 lebih kurang. Infak zakat untuk Palestin, Ustaz. Masya Allah. Ini suatu orang panggil keyakinan dan semangat yang cukup hebat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau boleh tuan-tuan pilihlah. Nak puasa ke, nak sembahyang ke, nak haji ke, nak umrah ke, nak infak ke, pilihlah kita nak jadi orang macam mana. Satu ketika nanti kita mati, orang kenali kita sebagai siapa? Pak Mat ni orang yang paling banyak sembahyang. Pak Ali ni orang yang paling banyak puasa. Si orang saleh ni orang yang paling banyak infak. Orang ni paling banyak tolong orang. Dia buat kenduri. Kan? Masya Allah. Kalau kat masjid dan surau saya pergi, memang ada orang yang memang kerjanya tukang masak. Sini pun ada kan? Dan biasa tukang masak ni dia masak lillahi ta'ala. Saya pergi ada satu di Rawang hari tu, dia masak apa? Mi kuih tiaw macam tu. Dia masak satu kuali besar tu. Semua jemaah makan, budak-budak makan. Saya tanya, dia kerja apa tu? Dia tu dulu chef.
Sekarang ni kerja dia infak, duduk di surau, masak untuk jemaah dan ustaz-ustaz makan. Ni hebat. Ni orang tertentu yang Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan, nampak tak semestinya juta-juta projek, tak semestinya besar orang panggil sumbangan. Tadi tu kan masak untuk jemaah surau je. Dan banyak tanda-tanda orang yang demikian dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, menghampiri jam 9, saya dimaklumkan oleh pengurusi tadi, ustaz boleh bagilah sedikit 5 minit ke sekiranya ada soal jawab. Sebab kalau ustaz saja bercakap ni ialah tak seronok juga. Kalau nak tanya, bolehlah tanya, insya-Allah. Saya cuba, kalau tak mampu jawab, saya minta Prof tolong jawab. Silakan. Ya. Okey, nanti soalan tu, masya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Satu hadis yang pernah diriwayatkan, kita baca hadis, pernah ada tuan-tuan dengar seorang lelaki yang telah bunuh 99 orang. Dia pergi jumpa ulama ataupun seorang abid nak bertaubat. Dia berjalan-berjalan, dia jumpa seorang abid, seorang yang rajin sembahyang lah. Abid ni orang sembahyang, beribadat, tapi ilmu tak ada. Dia pun beritahu, wahai si abid, aku ni dah bunuh 99 orang. Adakah aku akan diampunkan oleh Allah dosa aku? Si abid ni kata, kamu ni celaka sungguh, 99 orang bunuh. Bunuh seorang pun dah dosa besar, apatah lagi 99. Mana mungkin kamu diampunkan oleh Allah? Ini abid. Abid ni maksud orang sembahyang je, tapi ilmu tak ada. Kan? Kadang-kadang ini bahaya. Minta maaf. Sebab itu kita kena ada ilmu. Maka apa yang berlaku? Dia bunuh yang nasihat tadi, abid tadi, cukup 100. Jalan pula, jumpalah ulama. Bila jumpa ulama, cerita benda yang sama, dia kata, wahai ulama, wahai Tok Guru, aku ni bunuh 100 orang dah. Adakah Allah Ta'ala ampuni aku? Terima taubat aku. Maka Tok Guru, orang alim ni faham. Dia pun beritahu, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha pengasih dan penyayang. Tapi kamu kena hijrah. Kamu kena hijrah. Hijrah, pergilah ke satu tempat untuk kamu berubah. Dan diriwayatkan dia berjalan-berjalan nak pergi berhijrah, dia mati di pertengahan. Berebutkan malaikat rahmat dengan malaikat azab. Nak masuk syurga ke neraka. Maka dia buat, mudahnya, ukur. Dia nak pergi ke mana? Yang paling dekat ni ke arah kebaikan ataupun masa dia jahat. Maksudnya, dia nak pergi, mungkin pindah ke mana? Ke Gombak contohnya. Gombak tempat orang baik. Contohnya, di Ampang ni tempat orang tak baik. Jadi, yang mana paling dekat? Tempat yang baik itu lebih dekat, maka dia menjadi ahli syurga. Itu tamsilan. Saya nak jawab persoalan tadi. Tuan-tuan, ada orang-orang tertentu kita tengok, dia ni ahli maksiat. Tapi tiba-tiba mati hari yang baik. Ataupun mati di Mekah. Macam mana? Kontra sikit. Ataupun sebaliknya. Ada juga ahli ibadat. Tapi matinya tak baik. Kita kenali dia baik. Bagus dia tu. Tok Guru besar. Contohnya ustaz. Tiba-tiba mati. Tak baik nampaknya. Tuan-tuan, semuanya bergantung kepada rahmat Allah. Dan bagi saya, penutup, Nabi pernah berdoa, ya Allah, akhirilah umur, keakhiran hayatku ialah khawatimahu. Amal yang baik. Maksudnya, tuan-tuan, ada orang kita nampak dia mati dalam keadaan tak baik, tapi hakikat sebenarnya di sisi Allah, Allah Ta'ala telah terima taubat dia sebelum itu. Kita tak tahu, mungkin dia tak ahli maksiat, dia memang berjudi, dia memang berzina, tiba-tiba mati hari Jumaat. Semalam dia qiyam, dia taubat nasuha, at-taibu min zambihi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah, Nabi kata, tak ada dosa baginya. Jadi mungkin itu di antara, saya boleh beri jawapan, dia kita tengok di situ zahir,
Ahli maksiat lah. Tapi hakikat sebenarnya Allah yang maha tahu. Sebab kaedah Islam, nahnu nahkum bizawahir. Kita ni nampak mata kasar je. Zahir sahaja kita nampak. Tapi batinnya, hakikat yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala yang maha tahu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Satu soalan dia wakil. Sila. Tuan Musi minta tanya tadi nama apa kan? Kalau universiti dia tanya college apa. Okey, silakan tuan. Tuan-tuan, okey, soalan memang kadang banyak orang bertanya. Ustaz kata orang mati hari Jumaat atau malam Jumaat lepas seksa kubur dan husnul khatimah. Adakah dalam kubur saja selamat? Yang siratnya macam mana, selamat ataupun tidak? Tuan-tuan, ulama menjelaskan bahawa kubur ini dia muqaddimah kepada kiamat. Kalau baik kubur, insya-Allah ya, baiklah pada hari akhirat. Atau membahasa mudah kalau kita buat gambar hari ni macam mana ya. Periksa SPM dia ada trial lah. Ada trial dan ada periksa sebenar. Biasa kalau budak trial dapat 10A, final exam nanti SPM insya-Allah. Kalau tak 10A pun 9 tak dapat. Contoh macam itulah. Jadi ada ulama menyebut orang yang mendapat pelepasan daripada seksa kubur. Seksa kubur ni dia panggil muqaddimah. Hufratun min hufarin niran ataupun raudatun min riyadil jannah. Kubur ini sama ada satu kawah daripada kawah neraka, kawah lubang neraka, ataupun raudatun min riyadil jannah, antara taman daripada taman syurga. Kalau dah lepas seksa kubur, masuk taman syurga, dikubur, insya-Allah akhirat. Itu orang panggil cerah masa hadapan di akhirat nanti. Tetapi sebenar-benarnya terpulang kepada Allah Ta'ala yang maha kaya, maha gagah, maha perkasa. Tapi ada caranya ialah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, gambarannya kiamatnya insya-Allah husnul khatimah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Muslimat ada soalan ke? Ada tak muslimat tu? Ada kan? Silakan. Macam mana tu? Sekali lagi, puasa kita tahun lepas macam mana? Kalau kita puasa Arafah, puasa orang Arafah haji. Tahun kemudian ataupun setahun yang sebelum. Ya, okey. Okey, saya faham maksud Tuan Haji yang bertanya. Maksudnya kalau kita baca Al-Quran secara umum menyebut barang siapa yang orang panggil apa? Membuat amal kebajikan, walaupun sekecil-kecil macam mana pun kebajikan akan dibalas. Siapa buat amal kejahatan walaupun sekecil-kecilnya akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada fadilat dan kelebihan. Orang puasa, contohnya hari Arafah, diampunkan dosa sebelum dan selepas. Macam mana pula ya? Ada dua pandangan di sini. Saya nak jelaskan, kadang-kala kebanyakan ulama menyebut dihapuskan dosa-dosa. Ingat ya tuan-tuan, ulama menyebut bila disebut dihapuskan dosa-dosa, kebanyakan memperincikan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa al-kabair. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ia tidak terhapus sekadar begitu saja. Terutama dosa yang melibatkan dengan ibu bapa,
makan harta anak yatim ataupun hak orang lain. Ini tidak diampunkan. Ada ulama menyebut itu keadaannya. Maksudnya macam adalah ulama menyebut barang siapa yang berbuat dosa, dia ambil air sembahyang maka gugurlah segala dosanya. Ulama menyebut bukan semua dosa gugur. Dosa-dosa kecil. Dosa mungkin terpandang nampak aurat orang, tersilap sedikit sahaja dalam benda-benda tertentu. Tapi kalau yang besar, yang melibatkan benda-benda besar lah. Dosa dengan hak orang, ambil harta orang, harta anak yatim besar. Bunuh orang atau berzina selagi tidak mendapat keampunan Allah, maka tidak akan dihapuskan. Namun demikian, saya lebih suka pada pandangan kedua. Dia sebut pandangan kedua ni tu. Pandangan pertama dia kata dosa kecil saja, dosa besar tak terhapus. Tetapi pandangan kedua ini ada ulama. Tuan-tuan kena faham ya. Pandangan ulama ni pilihan. Satu yang kata demikian, satu yang kata demikian. Yang mana satu betul? Wallahu alam. Itu pandangan ulama. Ulama ni dia berpandangan berdasarkan ayat Quran, hadis yang dia rujuk. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Mungkin betul, mungkin salah. Dia buat ijtihad. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, tak berdosa pun. Jadi, ada ulama pertama kata, dihapuskan segala dosa, tapi dosa kecil saja. Dosa besar tak hapus. Ada ulama kedua kata, dihapuskan semua dosa. Tak kira kecil atau membesar, terpulang kepada rahmat Allah. Dan tak kontra dengan ayat tadi. Ayat yang cerita, barang siapa yang buat amal kejahatan, akhirat nanti akan diperlihatkan. Yang buat baik akan diperlihatkan. Tak kontra dia kata. Diperlihatkan. Tetapi adakah diampunkan? Kalau rahmat dan kasih sayang Allah dia kata, kamu ni banyak dosa. Ya ibadi. Kan ada satu hadis kan? Ya ibadi, Masya Allah. Hadis kursi ya. Ada seorang hamba Allah. Dosa dia banyak. Confirm ahli neraka. Tiba-tiba dia nak masuk neraka tu. Allah Ta'ala tanya. Ya abdi, wahai hambaku. Kamu orang panggil, kamu ada permohonan apa-apa? Ada yang kamu nak minta apa-apa ke? Ataupun kalau dalam kehakiman hari ni, ada kata-kata judgement terakhir dah buat ni. Ada rayuan tak nak buat? Ada evidence lain, ada bukti lain tak? Maka hamba yang ahli neraka tadi dia kata apa? Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha agung, Engkau maha pengampun. Aku ni banyak buat dosa. Kalaulah dengan rahmat dan kasih sayang kamu, aku tak nak masuk neraka. Kalau boleh, kalau neraka pun dekat kalau aku dengan pintu syurga. Tak masuk pun tak apalah ya Allah. Tapi kalau boleh aku duduk dalam neraka yang dekat dengan syurga. Seolah ni gambaran hadis ya. Hadis tu panjang. Tak kalau masuk neraka pun tak apalah ya Allah, tapi dengan rahmat dan kasih sayang. Dia pandai bodek lah. Maksudnya dunia hari ni kata pandai bodek. Ya Allah, kamu maha agung, maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Aku ni memang ahli neraka, dosa banyak, tapi kalau boleh letaklah aku di neraka yang hampir di pintu, dekat dengan pintu syurga. Okey, kalau macam tu aku bagi. Ada lagi mintaan kamu wahai hamba-Ku? Ya Allah, kamu maha adil, maha kaya. Ya Allah, kalau aku dah diberi pintu syurga. Ya Allah, kalau boleh, perlihatkanlah aku apa yang dalam syurga. Tadi di pintu baru, tak diperlihatkan lagi. Dibuka pintu. Dibuka pintu syurga, diperlihatkan. Allah Ta'ala kata apa? Tak apa, aku izin, wahai hamba-Ku. Ada lagi permintaanmu? Maka hamba Allah Ta'ala tu kata apa? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maha Pengampun. Kalau begitu ya Allah, pintu syurga dah terbuka. Izinkan aku masuk dalam syurga. Allah Ta'ala ketawa. Dalam maksud kata, Allah Ta'ala tersenyum. Ya ibadi, fadkhudul jannah. Masuklah ke dalam syurga dengan rahmat kasih sayangku. Dia masuk syurga ni tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Kita ni bukan masuk syurga dengan sebab amalan kita. Jangan terasalah kita ni masuk syurga dengan amalan. Tak layak tuan-tuan. Amalan kita banyak manalah sangat tuan-tuan. Kita ni dapat rahmat kasih sayang Allah. Macam tadi tuan-tuan, neraka. Tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, boleh masuk syurga. Itulah kemungkinan yang boleh saya kaitkan sedikit tuan-tuan. Mudah-mudahan ia menjadi orang panggil, kalau tak betul, tuan-tuan boleh perbetulkan atau berujuk balik. Tapi mudah-mudahan itulah maksud saya tadi. Itulah bentuk amalan kita tuan-tuan. Tolonglah cari amalan yang boleh membawa kita kepada syurga. 5 minit terakhir, Tuan Pengurusi kata 9.15 kena berhenti. Saya ada maklumkan, insya-Allah sebenarnya malam ni kuliah saya yang terakhir. Sebelum besok, pagi besok subuh,
saya akan bertolak menunaikan umrah. InsyaAllah jam 10 pagi, pukul 6 dah ada di sana. Pukul 10 saya akan bawa lebih kurang 25 orang jemaah untuk menunaikan ibadat umrah. Tuan-tuan, biasa bila saya pergi umrah, saya akan buka tawaran. Sebenarnya saya dah buka tawaran ni seminggu kepada surau dan masjid yang saya pergi kuliah. Saya buat 3 tawaran. Tawaran pertama, tawaran untuk wakaf Al-Quran. Yang kedua, tawaran untuk wakaf kerusi. Dan yang ketiga, biasanya Ibn Sabil. Ibn Sabil ni kadang saya buat akikah untuk orang fakir miskin. Sebenarnya tuan-tuan, di Mekah ni bukan semua pergi umrah macam kita. Kita ni duduk Hilton tuan-tuan, duduk Ghufran, Menara Zamzam. Ada orang Somalia, orang Afrika, dia pergi tuan-tuan, tak ada duit. Dia pergi duduk kat mana? Di bira-bira masjid. Ramai yang tuan-tuan jenis macam tu. Orang tak ada duit, kumpul duit sikit-sikit, tambah ramai-ramai, datang. Jadi saya setiap kali saya pergi sejak saya resign UTM sebagai pensyarah 2011 sampai sekarang saya pergi bawa jemaah, memang saya akan infak tuan-tuan wakaf Quran 50 buah di Masjidil Haram dan 50 buah di Masjid Nabawi. Kadang kursi macam inilah tuan-tuan, kursi di Masjidil Haram, ataupun kadang saya terima juga akikah. Saya pergi sendiri ke pasar kambing, kita pergi minta orang sembelih dan kita infak makanan itu kepada fakir miskin. Jadi tuan-tuan, malam inilah terakhirlah saya nak buka tawaran kepada tuan-tuan. Mungkin dengan semangat orang panggil mencari husnul khatimah, amalan yang baik tuan-tuan, insya-Allah saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya dah beritahu pada pengurusi, saya dah WhatsApp sampelnya, tuan-tuan mungkin dapat WhatsApp nanti, ataupun adalah sikit saya photostat nombor akaunnya tuan-tuan. Siapa yang berhajat nak buat sumbangan, bolehlah buat sumbangan melalui akaun yang saya telah viral atau WhatsApp. Ataupun kalau ada malam ni niat lillahi ta'ala, Ustaz, saya tak adalah sampai RM100 sebab Quran RM100. Sekarang ni mungkin lebih sebab duit kita jatuh. Tadi saya tukar RM100 kita ataupun RM500 kita dapat RM420 je. Ni jatuh duit kita jatuh teruk kan. Jadi tuan-tuan tak tahulah harga terkini, tapi tak apalah. Kita bukan nak harga tu tuan-tuan. Saya nak infak 100 Quran contohnya. Bukan maksudnya RM100 kali orang panggil RM100 berapa? Berapa? RM100 oleh 100? RM10,000. Manalah kita nak cari RM10,000 tuan-tuan. Adalah dapat RM1,000 ataupun RM2,000. Kita infak sekadar telah mampu. Niat lillahi ta'ala, jemaah surau Warsa Malawati bagi malam ni RM500. Dengan RM500 tu kita dapat contohnya 5 buah ataupun 10 buah Quran. Lillahi ta'ala dapat pahala. Niat untuk arwah ayah, untuk arwah mak dan siapa-siapa saja. Hari itu Ustaz Tamizi kawan saya dapat call, dia tunjuk WhatsApp. Ustaz, ada orang infak RM10,000 untuk kursi. Bukan kursi macam ni, kursi roda tu. Kursi roda tolak pergi buat sa'i tu. Masya-Allah. Selagi kursi itu digunakan di Masjidil Haram, tak payah ceritalah tuan-tuan pahalanya macam mana. Pahala di Mekah 100,000 kali ganda. Tak payah ceritalah tuan-tuan, tuan sedia maklum dah. Jadi berlomba-lomba lah tuan-tuan. Saya amat suka kalau setiap kali saya pergi umrah ataupun buat haji tuan-tuan, memang kita ambil peluang tersebut untuk menjana pahala. Jadi insya-Allah siapa berhajat bolehlah tuan-tuan menyumbang di WhatsApp viral yang saya akan viralkan, dan tuan-tuan boleh hubungi saya ataupun boleh hubungi Fraf untuk mendapatkan maklumat daripada saya yang baik daripada Allah, yang kurang itu kurang saya. Sekadar itu saja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.